Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tajuk hari ini anak-anak, cuba buka muka surat 183. Kita nak belajar tentang ilmu qiraat. Ya, sebagaimana yang kita dah belajar pada tahun lalu, ilmu qiraat ini adalah benda baru yang belajar, dan ilmu qiraat ini adalah sabit dari Nabi SAW. Proses ilmu qiraat ini berjalan. Allah memilih malaikat Jibril untuk penyampai wahyu, dan dalam proses penyampaian wahyu itu, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa, dan ketika itu malaikat Jibril alaihi salam membaca beberapa wajah bacaan. Kenapa ada beberapa wajah bacaan berbeza? Kerana bila Nabi menyampaikan kepada kumpulan bangsa Arab di Mekah itu ataupun di Madinah, mereka ada kumpulan yang ada dialek bahasa yang berbeza. Jadi oleh itu berlakulah ilmu qiraat, perbezaan bacaan dalam surah-surah Al-Quran. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang memendekkan bacaan, ada yang memanjangkan bacaan, ya. Itu ada perbezaan dia. Nanti kita akan sama, ya. Okey, baik. Tajuk hari ni kita nak belajar tentang istilah-istilah. Ustaz pilih istilah ada 4 saja yang Ustaz pilih hari ini. Istilah semua ada 20 istilah. Ya, dalam ilmu qiraat ni Ustaz pilih ada 4 saja. Pertama, istilah yang perlu diketahui ialah hazful alif. Cuba sebut hazful alif. Okey, yang pertama hazful alif, yang kedua isbatul alif. Cuba sebut isbatul alif. Yang ketiga sebut idgham kabir. Idgham kabir sebut. Dan yang keempat ialah silah mimul jam'i. Silah mimul jam'i. Cuba sebut silah mimul jam'i. Jadi ada 4 istilah di sini. Yang pertama hazful alif, yang kedua isbatul alif, yang ketiga idgham kabir, yang keempat silah mimul jam'i. Baik, apa makna hazful alif? Hazfu bermakna ialah buang, ya, membuang huruf alif. Ya, apa pengertian dia? Membuang huruf alif dan dibaca dengan pendek atau tanpa mad. Contohnya yang tertera yang tertulis dalam Al-Quran, yang bila kita buka Al-Quran, kalimah Maliki Yaumiddin, ada alif itu. Bila kita membaca mengikut imam-imam yang tertentu dalam ilmu qiraat, mereka membuang alif itu. Bermakna bila sampai pada Maliki Yaumiddin, mereka membaca Maliki Yaumiddin. Boleh faham, ya? Okey, yang kedua isbatul alif. Ya, isbat lawan kepada hazfu. Hazaf maknanya hazfu, buang. Isbat maknanya mengekalkan ataupun membacakan alif itu. Maksud isbatul alif, mengekalkan huruf alif dengan membaca panjang mad dengan kadar 2 harakat. Jadi baca ikut yang tertulis lah dalam Quran. Maliki Yaumiddin, kekal baca Maliki Yaumiddin. Okey, baik. Jadi hazful alif dengan isbatul alif dia berlawanan antara satu sama lain. Ya. Ada imam yang baca hazful alif, ada pula imam yang baca isbatul alif. Itu makna dia. Yang kedua idgham kabir. Idgham kabir ialah 2 huruf yang sama ataupun yang hampir sama. Ya, apa contoh huruf yang sama? Contohnya mim dengan mim, ba dengan ba, fa dengan fa. Hurufnya sama, dua-dua hidup, dua-dua berbaris atas, baris bawah, baris depan. Ya, bukan mati, ini hidup dua-dua. Ataupun huruf itu dekat-dekat sama hurufnya. Contohnya lam dengan ra. Lam dengan ra, dia hampir sama. Jadi boleh digabungkan. 2 huruf yang sama atau hampir sama ini digabungkan jadi satu.
Itu maknanya idgham kabir. Seulang lagi sekali. Idgham kabir bermakna dua huruf yang sama atau yang hampir sama digabung menjadi satu huruf, iaitu diutakkan tasydid. Okey, apa contohnya? Contohnya ialah, cuba lihat muka surat 184. Contohnya Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin. Jadi bila kita baca Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, imam kita. Tapi ada imam, satu imam ini, seorang imam ni, Imam As-Susi, dia baca Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Okey, boleh faham ya? Dia gabungkan dua huruf yang sama atau hampir sama gabung menjadi satu. Contoh yang kedua, kaifa fa'ala. Tengok fa dengan fa. Tadi mim dengan mim dua-dua hidup. Ni fa dengan fa hidup. Dia baca, sepatutnya kalau kita baca, imam kita baca alam tara kaifa fa'ala, kan? Kalau Imam As-Susi dia baca alam tara kaifa fa'ala. Gitu ya. Lepas tu contoh yang ketiga, fa'ala dan rabbuka. Lam dengan ra. Lam tu baris atas, ra tu baris di atas, fathah. Jadi bila digabungkan di dalam Imam As-Susi ini, dia baca fa'ala rabbuka jadi fa'ar rabbuka. Jadi bila kita gabung sekali, idgham kabir ada pada satu, fa'ala, kaifa fa'ala dengan fa'ala rabbuka tu bila gabung, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Okey, jelas ya. Contoh yang keempat, yukadzibu biddin, bu dengan bi. Yukadzibu, bu dengan bi. Jadi bu dengan bi ni kita gabung jadi dengan satu huruf. Jadi baca yukadzib biddin. Yukadzib biddin. Nanti ulang selalu ya. Itu contoh bagi idgham kabir. Sebelum ni tak pernah dengar idgham kabir kan? Pernah dengar idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, idgham naqis, idgham kamil. Jadi ini tambah satu lagi maklumat baru, iaitu idgham kabir. Yang keempat, istilah keempat ialah silah mimul jam'i. Apa makna silah mimul? Silah bermakna menghubungkan, menyambung. Mimul jam'i, mim yang orang ramai. Apa kalimah dia? Ada 3 kalimah. Catat ya, 3 kalimah. Pertama antum, yang kedua lakum, yang ketiga hum. Bila jumpa hum ke, kum ke, antum ke, mim dengan hujung tu ada mim kan. Jadi bila jumpa tempat ni, ada imam yang menghidupkan, menyambung, lepas mim tu ada waw, mad asli. Contohnya alaihim jadi alaihimu. Kalau contoh lakum dinukum jadi lakumu dinukumu. Kalau antum jadi antumu. Itu contoh bagi ketiga-tiga kalimah tu. Apa contoh silah mimul jam'i? 3 kalimah. Pertama hum, yang kedua kum, yang ketiga antum. Okey, setakat itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.